السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini kita dapat menyambung semula kelas pengajian kita berhubung dengan perkara yang bersangkutan dengan tazkirah kematian berdasarkan kepada kitab yang dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam kuliah yang lepas, jika tuan-tuan masih ingat, kita menceritakan tentang azab ataupun seksaan yang bakal diterima oleh mereka yang mengingkari ataupun kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutan daripada tajuk itu, malam ini sambungannya adalah perkara-perkara nikmat yang bakal diterima oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Seperti mana yang kita semua maklum, kubur boleh menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Kubur boleh menjadi suatu tempat yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan bagi mereka yang tidak beriman. Walau bagaimanapun kita beriman bahawa kubur juga boleh menjadi taman daripada taman-taman syurga, boleh menjadi suatu tempat yang sangat menyeronokkan dan menenangkan. Ia bergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita akan dibangkitkan esok berdasarkan bagaimana kita mati. An-nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nas yub'atsu ala ma mata alaih, atau kama qala, manusia yub'atsun, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ala ma mata alaih, di atas apa yang dia mati, keadaan dia mati itu. Bagaimana dia menutup kehidupan itu, mengakhiri hayatnya itu, demikianlah dia akan dibangkitkan. Sebab itu apabila ulama menyenaraikan di antara alamat, tanda-tanda orang yang husnul khatimah, orang-orang yang kematiannya itu dianggap baik, menutup dengan penutup yang baik, seseorang yang meninggal ketika dia sedang melakukan ibadah. Disebut dalam hadis, Nabi menyatakan kita boleh melihat tanda baik husnul khatimah, seseorang itu mengakhiri hayatnya, menutup hidupnya. Kita boleh katakan itu sebagai penutup penamat yang sangat baik, sebagai tanda yang sangat bagus
jika dia mati itu dalam keadaan dia sedang melakukan ibadah. Sebab itu bila kita baca banyak juga riwayat sahabat daripada kalangan tabi'in, generasi yang terbaik, mereka mati ketika mereka melakukan ibadat. Umpamanya Umar Al-Khattab ditikam mati ketika salat subuh. Perbuatan yang terakhir dilakukan oleh Umar adalah salat. Demikian juga Utsman ibnu Affan dibunuh ketika dia sedang membaca Al-Quran, sehingga kan darah dia terpercik ke atas mashaf yang kita sebut mashaf Utsmani. Kebetulan juga hari dia meninggal itu, hari dia mati itu, hari dia sedang berpuasa. Dan banyak juga kita tengok di kalangan para ulama yang bila mereka meninggal, diriwayatkan hari ataupun detik saat mereka mati itu ketika melakukan ibadah. Sebab itu hadirin mukminin, kita dengar ada orang mati tengah baca Al-Quran, tengah salat, tengah sujud, tengah berpuasa. Ini tanda-tanda yang sangat baik. Untuk mendapat tanda itu, untuk kita menutup hidup ini dengan tanda yang baik itu, ketika sedang melakukan ibadah, kata para ulama, kita hendaklah melazimi ibadah tersebut. Kita hendaklah istiqamah. Maksudnya seseorang yang mungkin menjadikan rutin hidup dia itu berpuasa, besarlah kebarangkalian untuk dia meninggal pada hari dia berpuasa. Bagi orang yang melazimi tilawatul Al-Quran, membaca Al-Quran, yang senantiasa berdamping, dekat, menjadikan Al-Quran itu sebagai teman, besarlah kebarangkalian untuk dia meninggal ketika dia sedang membaca Al-Quran. Sebab itu Nabi sebut an-nas yub'athun, manusia itu akan bangkit pada hari kiamat berdasarkan amalan yang dia lakukan pada akhir hayatnya. Maka tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga tengok cerita-cerita yang berlaku di sekitar kita juga. Kalau tak berlaku di kalangan sahabat, ada orang tua yang salat meninggal di masjid, meninggal di ketika haji dan sebagainya. Ini satu pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalaulah dia tutup hidup dia itu dengan penutup yang baik, maka itu boleh dikatakan satu isyarat yang jelas dia akan melalui suatu penghidupan yang baik di alam kubur. Tuan-tuan dapat kita tak tahu ghaib, urusan Allah. Sebab itu kita tak tahu apa yang berlaku di alam kubur. Sama ada dia diazab, sama ada dia diberikan nikmat, sama ada dia diseksa, atau dia mendapat kenikmatan di alam kubur, kita tak tahu. Kerana ia termasuk dalam urusan ghaib. Tetapi kita boleh jangka atau kita boleh rasa doa, harapan besar bahawa dia sedang menikmati suatu kehidupan yang baik di alam kubur berdasarkan keadaan dia mati. Ini boleh kita jangka. Nampak? Okey. Hadis yang pertama yang kita akan sebut berhubung dengan jenis ataupun perkara yang disebut di antara nikmat ataupun keseronokan yang bakal diterima oleh orang yang beriman di alam kubur. Sebab itu tuan-tuan, azab
bermula sebaik saja kita mati. Ini benda asas lah. Kalau orang tanya hukuman, seksaan itu dia bermula sebaik saja kita mati. Bukan kata kita bangkit pada hari kiamat nanti, kemudian dihisap, dihitung, ditimbang, setelah itu barulah kita diazab. Tak. Ia bermula sebaik sahaja kita mati. Itu apa yang dinamakan dengan azab kubur. Diseksa dan tidak ada hari, detik dan waktu ia berhenti. Seksaan itu akan silih berganti, siang dan malam, pagi dan petang, sehinggalah ditiupnya sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-sur. Dan apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan, maka manusia akan berbondong-bondong, beramai-ramai pergi ke padang mahsyar untuk dihisap dan melalui satu lagi proses sebelum ditentukan tempatnya. Tetapi permulaan kepada kehidupan akhirat, tuan-tuan kena ingat, permulaan kehidupan akhirat yang dikatakan darul akhirah, yang kekal itu, ia bermula sebaik sahaja kita masuk ke alam barzakh. Berpindah sahaja daripada alam dunia ini, alam yang fana, alam yang tidak kekal ini, alam yang penuh dengan ujian dan dugaan ini, berpindah ke satu alam barzakh. Disitulah permulaan kepada kehidupan yang kekal. Kerana kita tak akan balik lagi ke dunia ini. Kita akan melalui sama ada azab ataupun nikmat. Sebab tu tuan-tuan, hidup ini singkat. Kita bercakap soal waktu, masa. Kan? Hari ini kita masuk bulan baru. Kita masuk tahun baru. Kita rasa masa itu panjang. Masa itu lama. Tapi Nabi sebut yataqarabuz zaman. Masa itu menjadi singkat. Sebab itu apabila kita baca suratul Kahfi, Allah Azza wa Jalla cerita apabila dibangkitkan semula Ashabul Kahf, pemuda-pemuda yang masuk tidur dalam gua, bila mereka bangkit tidur 309. Quran sebut 309 tahun. 300 tahun tidur saja. Bukan umur mereka. Kita jangan silap faham. Yang 309 itu tidur mereka. Tempoh mereka tidur. Belum lagi tempoh mereka hidup. Tapi bila mereka bangkit daripada tidur yang panjang sehingga ratusan tahun, sehingga berakhirnya generasi demi generasi, raja yang dahulunya zalim bertukar sehingga mari kepada orang yang beriman, raja yang beriman, mari kepada dunia yang baru. Mereka bangkit dan mereka tertanya-tanya berapa lama mereka tidur. Kita baca dalam suratul Kahfi, sebahagian kata barangkali kita tidur semalaman. Barangkali kita tidur ni semalaman. Sebab itu di antara nikmat yang akan kita rasa di dalam kubur, antaranya kita akan duduk di dalam alam kubur itu umpama seperti seakan-akan, seolah-olah perasaannya seperti orang yang tidur. Orang yang tidur. Dan orang yang tidur ni dia tak rasa masa begitu pantas. Pasal itu bila kita naik kenderaan, kita pergi mana-mana, macam mana kita nak hilangkan tension? Tidur. Ada satu sahabat, bukan sahabat lah, satu bos syarikat travel ni. Saya ni travel pergi Mekah ni, problem nak duduk 8 jam dalam kapal terbang tu. Saya sembang dengan dia. Saya kata, boleh tahan bolang balik pergi Mekah bawa jemaah? Kadang-kadang kita bila pi, walaupun dapat offer untuk pi, kita bukanlah tak mau pi.
Tapi kita kata, ish, kalau kita tidur jaga terus di Mekah, okey ni nak naik kapal terbang tu. Itu adakah rahsia apakah yang boleh tahan, boleh survive? Dia kata senang lah. Bolang kerap ni, buat kapal terbang pergi balik bawa orang ni. Dia kata naik atas kapal terbang, pastikan jemaah semua duduk di tempatnya, tak ada yang terkeluar daripada kapal terbang. Kan? Sebab lepas tu pramugari yang akan urus. Duduk di tempat kita, bagi elok apa semua, makan pun tak gaduh, telan 2 biji ubat lena, okey, clear. Tiap kali naik, telan ubat, makan ubat tidur. Makan ubat bagi mengantuk. Sedap-sedap sampai. Maksudnya, apabila Allah gambarkan orang yang mati ni seperti orang yang tidur, artinya dia tak rasa kesusahan atau kepayahan ataupun kesakitan. Dia sedap-sedap. Tengok-tengok orang tiup sangkakala bangkit. Tapi orang yang tak tidur, dreba, Allah, dia punya azab tu. Lepas itu tuan-tuan tengok kan, orang yang bawa kapal terbang, dia auto cruise. Lepas tu dia boleh tidur, dia naik ya, okey, tak ada masalah apa, setting, dia jalan, dia relax. Kan? Tapi manusia demikian. Apakah kita akan lalui ketenangan itu ataupun kita akan lalui satu perjalanan? Dia kalau seronok tak rasa lama. Tapi kalau tak seronok, tuan-tuan kena imagine lah, dia bukan pada masa tu. Tu yang kita kata masa tu satu benda yang ajaib. Tuan-tuan kalau masuk dalam lubang kubur, kemudian dibentangkan nikmat, dibukakan nikmat, timbul isu lama mana kita nak duduk. Tetapi kalaulah kita masuk, hatakan kalau kita kata sehari pun kita masuk, tetapi penuh dengan seksa dan azab, oh kita rasa sangat lama. Dan kadang-kadang kita duduk sembang, seronok, kita syok sembang, kita tak rasa, dia kata kita sembang tadi maghrib ni nak isyak dah. Tapi kuliah tak habis lagi. Tak habis. Dialah baru mukadimah, tanya mukadimah innal hamdalillah, tak habis. Kawan tu baru duk innal hamdalillah, dia duk tanya tak habis. Pasal tak seronok. Pasal tak syok. Pasal dia rasa terseksa. Maka itu yang kita akan tempuh di alam yang namanya alam kubur. Sama ada dia satu perjalanan yang kita tak rasa. Kenapa kita tak rasa lama? Kenapa kita tak rasa benda tu panjang? Kerana dia dipenuhi dengan nikmat dan keseronokan. Ini yang kita katakan alam kubur ni. Yang Nabi kata ia tidur seperti mana naumatul arus, tidur orang yang malam pertama. Kita akan tengok dalam hadis-hadis nanti, dan kita doa tuan-tuan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan memberikan nikmat kepada kita. Okey. Macam orang naik kapal terbang ataupun naik kereta api ke atau naik kereta lah. Kalau naik tu selesa kan, first class ke kereta besar ke, dia tak rasa lah. Tapi kalau naik kereta kecil kan, nak perabah pun tak boleh duduk kerah macam tu kan, Allah, jenuh duduk bangkit duduk. Dia kata tak dah sampai dah pasal aku ni. Terseksa. Pasal itu bila Allah cerita kubur, Allah cerita apa? Luas. Allah cerita luas, lapang. Kerana manusia itu ketenangannya pada luas, dia tak boleh duduk tempat sempit. Sebab itu ada penyakit, bila dia duduk tempat sempit, tempat gelap, dia ada satu, dia panggil penyakit yang akan bagi dia tension. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok kan, setengah-setengah seksaan tu, dia gelap, dia bagi duduk dalam gelap, dia bagi duduk tempat sempit kan. Ini kita akan lalui. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadah wal 'ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar fayuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah. Hadis Bukhari Muslim. Inna ahadakum idza mat, apabila salah seorang daripada kamu mati, salah seorang daripada kita mati, urida alaih, dibukakan kepada orang yang mati tu di mana ni? Di kubur, di alam barzakh. Urida alaih, Allah akan membukakan untuknya maq'adahu bil ghadati wal 'ashi, tempat duduk yang akan dia huni di syurga pada waktu pagi dan petang. Maksudnya, salah satu daripada bentuk nikmat yang kita akan rasa dan kita akan dapat di alam kubur adalah dibentangkan syurga untuk kita. Famin ahlil jannah, Allah buka syurga itu, kemudian Allah tunjuk maq'ad, tempat kita, tang mana kita duduk, tang mana kita akan masuk, bahagian kita Allah tunjuk, dan itu memberikan ketenangan dan keseronokan pada pagi sekali dan pada petang sekali. Kita belum masuk pasal kita di alam barzakh, belum bangkit di padang mahsyar, tetapi tempatnya sudah ada. Melihat syurga ni, melihatnya sahaja sudah memberikan nikmat. Belum masuk, tengok. Ini antara apa yang disebut dalam hadis Bukhari Muslim. Kan? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, pembentangan ruh ataupun tempat duduknya ini akan dirasai oleh ruh dan juga mungkin oleh jasadnya sendiri. Nampak? Ini satu nikmat. Boleh? Okey. Tuan-tuan, tak masuk lagi syurga, tapi tahu dah kata masuk. Perasaan. Hidup ni kita dah, tuan-tuan, hidup ni di atas perasaan tau. Manusia ni dia hidup di atas perasaan. Pasal tu orang yang bila dia seronok, walaupun dia nak mati, dia rasa lama. Tapi orang yang tak seronok, walaupun mungkin hidup dia panjang, tapi dia tak rasa tenang. Sebab itu Allah anugerahkan reward, bagi ganjaran. Betul, tak masuk lagi, tapi kamu sudah boleh melihat bahagian kamu. Kita mungkin, saya bagi contoh kan, kita mungkin nak pergi bercuti, kita nak pergi bercuti mana-mana, kita tak pergi lah lagi, tapi orang duk hantar gambar tang mana kita nak pergi, tang mana kita nak duduk. Orang hantar gambar tempat kita nak pergi, kita tak pergi lagi, kita tak sampai lagi, tapi orang duk hantar. Kita tengok tu, kita dah seronok macam kita dah ada di situ. Apatah lagi syurga. Dia itu seronok ni, sejuk ni, baru tengok gambar. Itu dunia. Dunia ni nak banding dengan syurga, mala ainun ra'at, uzunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Tak boleh imagine langsung macam mana syurga, nak banding dengan dunia, tak boleh compare. Tu pun kita tengok dunia tak pi. Tuan-tuan tengok kan, ada orang kata New Zealand cantik,
Orang hantar gambar kan, pemandangan New Zealand, sungai dia, air jernih. Kita tengok seronok. Gambar, belum pi. Kita pun duk bayang macam mana kalau kita pi. Nampak? Dunia mungkin ada pepatah indah khabar dari rupa. Tapi syurga tak. Itu satu. Yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila malaikat tanya pada orang beriman, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apakah iman engkau kepada lelaki ini, nabi ini? Itu soalan yang kita sebut sebagai soal jawab mungkar nakir. Lalu dijawablah orang yang beriman itu. Ini jawapan orang beriman ni. Dan tuan-tuan jangan risau, kerana jawapan ini berdasarkan iman dan amal. Huwa abdullahi wa rasuluh. Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Dengan lidah yang fasih, lidah yang lancar, teguh dan kukuh, dia menjawab, Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Fayaqulan, maka berkatalah kedua-dua malaikat tadi, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Sebelum engkau menjawab dan sebelum kami bertanya, na'lam, kami sebenarnya dah tahu engkau daripada kalangan orang-orang yang boleh jawab. Ini ujian ni untuk apa? Tuan-tuan, saya bawa kita tak setuju tak apalah, tapi saya sebut sikit. Allah, dia tahu siapa boleh jawab dan dia tahu siapa tak boleh jawab. Kita sepakat dalam isu tu. Kalau Allah tak hantar malaikat suruh pergi tanya, dia dah tahu siapa hamba yang boleh jawab dan siapa hamba yang akan tak boleh jawab. Pasal dia tahu kehidupan manusia. Hatta kan daun yang gugur sehelai pun dia boleh tahu. Soalan yang kita patut tanya, untuk apa dia buat ujian itu? Benda yang Allah dah tahu, benda yang Allah dah maha mengetahui bahawa si fulan ni memang boleh jawab, dan malaikat pun kata qad kunna na'lam, adalah kami mengetahui bahawa engkau boleh jawab. Tapi kami tanya juga, patutnya dia ni, patut list dah ada, ni kubur ni clear, ni clear, ni clear, tak payah duk tanya, shit, go straight terus. Dia ni out, dia ni. Tuan-tuan, Allah dah ada, termaktub dalam Lauh Mahfuz. Tetapi tuan-tuan, soalan yang ditanya dan jawapan yang kita berikan itu sebenarnya untuk memberikan khabar gembira dan perasaan syukur, seronok pada orang yang jawab tu. Bukan untuk Tuhan, untuk kita. Nampak tak? Tuhan dia tahu, malaikat pun kata dia tahu, tapi dia tetap tanya. Kita pun kata, kalau dah tahu tanya buat apa? Pasal kita nak bagi satu rasa seronok. Demikian juga tuan-tuan, setuju tak? Titian sirat yang kita nak lintas, yang sebelum daripada syurga tu, sebenarnya dah tak ada makna. Maksud tak ada makna tu apa dia? Allah dah tentukan orang yang lepas ataupun orang yang jatuh masa timbang lagi. Tuan-tuan tahu kan dia punya step ataupun dia punya station ataupun dia punya perhentian tu, last titian sirat. Sebab lepas daripada titian sirat tu, syurga, pintu syurga.
Di bawah titian sirat tu neraka. Nabi kata dibentangkan titian sirat itu di atas neraka. Di kiri dan kanannya ada cakok duri yang akan menarik manusia. Ada yang akan melintasnya sepantas kilat angin, seperti orang ajawidil khail, orang yang menunggang kuda. Tuan-tuan, kesemua itu telah diputuskan masa kita berhadapan dengan Allah. Masa kita ambil buku, masa kita timbang, semua tu kita tahu dah. Dan sebelum lintah tu pun kita dah tahu dah, aku ni jatuh ke lepas. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan nak lintah tu dah tahu dah. Pasal apa? Tadi buku dapat belah mana? Dia tahu aku ni perasaan sangkut lah. Pasal apa? Tadi buku belah kiri. Memang bukan kata mungkin, memang hang sangkut. Orang yang dia dapat buku, fa amman utiya kitabahu bi yaminih. Dia dapat buku belah kanan. Kemudian Tuhan suruh dia lintah. Agak-agak dia nak lintah lagu mana? Untuk apa? Untuk nak lahirkan rasa nikmat. Satu orang dia tahu dia akan lepas, satu orang dia tahu dia akan selamat. Tuhan suruh dia lintah untuk nak tunjuk dekat orang lain dan untuk melahirkan rasa seronok di atas nikmat ke atas dia. Orang dah tahu dah dia selamat, Tuhan kata lintah. Sebab itu ujian ni untuk kita. Tanya tu untuk kita seronok. Kemudian Nabi SAW kata, apabila selesai sahaja dia menjawab itu, tuan-tuan lepas-lepas jawab, tuan-tuan, malaikat tanya, tuan-tuan boleh jawab, seronok tak? Orang tanya boleh jawab, seronok ke tak? Seronok lah. Yang kita sedih ni tanya tak ada jawab kan? Takut ni benda yang kita tak ada, benda yang kita tak tahu. Thumma yafsah lahu fi qabrih, dilapangkan kuburnya 70 zira'a, 70 hasta. Fi 70, 70 hasta. 70 hasta atas, 70 hasta bawah, kiri kanan. 70 ni satu angka nak bagi tahu luas. Tuan-tuan dengar kan, Nabi kata dijauhkan daripada dia neraka 70,000 perjalanan. 70,000. 70 ni satu angka nak bagi tahu benda tu besar atau luas. Sebahagian ulama kata bukan dia nak aim 70 tu, tapi dia nak maksud dia tu luas. Seluas, dalam riwayat lain maddal basar. Dia tak sebut 70,000, seluas mata memandang. Makna tak infinity kubur. Walaupun hakikat kita nampak sempit, lepas tu orang pusing kita, letak papan sekeping atau setengah tempat debuh lang keranda, orang letak batu besar-besar, kambui, kita nampak macam sempit, sempak. Tapi kita tak tahu dia lapang. Ada orang duduk tempat yang besar, luas, tapi dia rasa sesak, dia rasa sempit. Ada orang duduk tempat sempit tapi dia rasa luas. Dia bukan tempat tu, ada orang dia kata kita kalau nak tenang, kita pergi duduk tepi pantai. Kita duduk tepi pantai, tenang. Betul, tempat ada faktor, boleh. Tapi tuan-tuan, orang kalau tenang ni, dia duduk di merkit pun dia tenang. Dalam hingat tu dia boleh tenang. Orang kalau kata tak tenang ni, tempat macam mana pun tak tenang. Luas. Kubur dia luas. Yunawwar lahu fi, kemudian apa? Diberikan cahaya, kemudian dikatakan kepada dia nam. Diluaskan, diberikan cahaya, sebab kubur itu sifat dia sempit, kelap, dan dikatakan tidurlah. So kita masuk kubur tu, takut tak? Kalau kita beriman seperti kita sedang tidur, tiba sedap-sedap orang suruh bangkit. Nampak? Itu nikmat yang kedua. Kita tengok pula nikmat yang ketiga.
Dalam riwayat yang lain, sebelum tu kita tengok huraian para ulama tentang maksud luas tadi. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, dilapangkan dengan sirah majhul. Maksudnya dilapangkan dengan sirah yufsah. Yufsah. Ada sirah majhul, satu lagi ma'lum. Yang ni majhul, yufsah, dilapangkan. Diluaskan sebanyak 70 hasta. Begitu juga dilapangkan dengan sebutan 70 hasta, menggambarkan mubalaghah. Macam saya kata tadi, dia bukan angka 70 tu, tetapi maksud dia nak mubalaghah, nak bagi tahu apa? Sangat luas. Itu apa yang disebut oleh Al-Mubarakfuri dan ulama-ulama lain dengan maksud luas. Itu apa yang, dan ada sebahagian riwayat kata diberikan cahaya terang seperti bulan purnama. Itu antara tafsiran yang kita baca tadi. Okey. Kemudian kita tengok juga di antara nikmat yang diberikan kepada orang yang duduk dalam syurga adalah diberikan wangi-wangian, haruman daripada syurga. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, apabila manusia itu ditanya, dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, lalu dia menjawab, ni orang yang dah boleh jawab lah. Lepas jawab, pasal itu kita kata mula-mula sekali manusia akan tempuh apa? Bila dia masuk kubur. Tuan-tuan dan saya, bila kita masuk kubur, ingat, perkara pertama yang kita akan tempuh lalui fitnah kubur. Fitnah kubur itu nombor satu. Entah kan esok, lusa, kita tak tahu. Tapi bila kita masuk, fitnah kubur. Lepas daripada fitnah kubur, yang dikatakan fitnah itu adalah soal jawab. Yang 3 soalan tu. Tuhan, agama, Rasul. Lepas daripada kita lepas, lulus, berjaya, yang kita sebut yuthabbitullahu alladhina amanu, yang Allah itu menetapkan, meneguhkan lidah-lidah orang yang beriman. Yang Nabi kata, was'alullaha, mintalah kepada orang yang mati di kalangan kamu ini at-tathbit, supaya lidah dia boleh jawab. Lepas dia jawab tu, lepas ada fitnah kubur, selesai ada fitnah kubur, dia pergi kepada yang kedua, azab dan nikmat. So menentukan azab atau nikmat tadi pada fitnah tadi. Pasal itu fitnah dalam maksud ujian. Bila dia selesai saja fitnah kubur tadi dengan jawab yang fasih, lidahnya lancar, tak perlu diajar. Fayunadi munadin minas sama, maka berserulah seruan daripada langit, an sadaqa abdi, telah benarlah apa yang disebut oleh hamba-Ku. Nabi kata fayunadi munadin minas sama, menyerulah seruan di langit, sungguh benar apa yang dijawab oleh hamba-Ku. Kemudian Nabi kata apa? Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yusah lahu fi qabrihi madda basarih. Apa dia? Bentangkan. Ini juga nikmat kubur. Hamba-Ku berkata benar, dia orang yang benar. Dia boleh jawab, bentangkan untuknya syurga, buka untuk dia tengok syurga, berikan pakaian daripada pakaian syurga, albisuhu, dia dapat pakaian syurga. Kemudian bukakan pintu untuknya daripada syurga. Lalu bila dibukakan pintu itu, dia mendapat wangian rih kuburnya itu tapi tuan-tuan tak payah duk buat cerita. Wangi lah. Ini alam barzakh, bukan alam dunia. Yang tuan-tuan lalu wangi itu antara dua. Nama ada tuan-tuan rasa wangi kan, ataupun hantu.
Adakah wangi? Kubur ni dia terhijab. Dengar tak boleh, tengok tak boleh, tak boleh tahu apa, bau pun tak boleh. Kalau bau wangi mungkin sama ada bau pokok atas tu ataupun bau apa-apa, tapi bau kita tak boleh. Tapi kita beriman. Dalam hadis ni diberikan wangian dan haruman daripada syurga. Dan kuburnya diluaskan. Tu saya kata tadi, madda basari. Pasal itu tuan-tuan, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, jiran kita, kawan kita, yang kita tahu dia beriman, yang kita tahu dia bertakwa, yang pada pandangan kita dia orang saleh, kita rasa tenang kerana kita tahu apa yang dia lalui. Kita sedih dia mati. Kita menangis di atas kematian dia, kita berduka cita, kita berpisah dengan dia, tetapi terubat hati kita pasal kita tahu dia orang yang jaga semayang, dia orang yang jaga mulut, dia orang yang banyak sedekah. Tahu dah Tuhan nak bagi apa kat dia. Kita memujuk hati kita dengan nikmat yang dia duk dapat tu. Yang kita pergi hantar anak kita mengaji kan, saya kata kita pergi hantar anak mengaji, kita sedih. Tapi kita duk habaq kat bini kita tak apa, kita pergi tengok tempat dia mengaji pun elok, tempat dia tidur hotel asrama dia pun elok, tempat makan pun banyak, keselamatan pun okey. Kita duk teringat kata dia duk tempat elok, bagus, selamat, makan pun semua okey. Kita tinggal dengan rasa yakin dan tenang. Tapi kalau kita pergi tengok tempat anak kita mengaji, tidur, pagar pun tak ada. Dia kata minggu lepas 3 orang jatuh apa dia ni bangunan ni minta dan nak buh grade tu, macam mana hang nak duit. Makan macam mana makan ni kena makan awal, tak ada kedai kot ni. Silap bulan apa ni rimau pun semua duk melalu kot ni. Mengaji tempat perang bom ke apa kan, tuan-tuan tempat bergolak kan, tuan-tuan anak kata mengaji di mana Syria ke tempat duk perang, tuan-tuan tak boleh tenang pasal apa, duk fikir tu apa nak jadi. Macam tu juga kita fikir keluarga kita yang duk dalam kubur tu. Kalau dia orang beriman, tuan-tuan sehati tak? Kita tahu, kita kenal lah keluarga kita. Azan dia sembahyang, sedekah Allahu Akbar banyak, mulut jaga, baca Quran tak berhenti, puasa kerak. Kita tahulah isteri kita ke apa dia lalui sekarang. Ini sebahagian yang kita telah diberitahu oleh Nabi. Tapi kita juga sehati menangis, tapi menangis yang tak ada makna. Kalau kita tahu suami kita ke anak kita ke siapa ke memang bang 3 kali bang, dia tak ketahuan mangkit lagi. Kita balik apalah kena. Siang tadi kita kebumikan pak menakan kita. Mai masjid malam tu cerita azab kubur. Allah. Ustaz ni macam nak tuju kat pak menakan aku. Kita dengar, kita teringat dekat dia. Kerana kita tahu apa yang dia tempuh. Kita azan kan? Kita sambung 1-2 nikmat kita tangguh insya-Allah taala.
Bismillah. Nikmat yang akhir yang kita boleh sentuh dalam malam ini datang kepada orang yang beriman di dalam kuburnya itu. Minggu lepas kita sebut datang rupa lelaki yang buruk. Datang kepadanya seorang lelaki, wa ya'tihi rajulun hasan, satu laki-laki yang sega, hasanul wajh, muka dia cantik. Ni dalam kubur, alam barzakh. Wa hasanul thiyab, baju laki-laki tu mai rupa dia cantik, bersih, muka dia bersinar, ahsan, elok, baju dia pun cantik. Tayyibur rih, wangi, muncul secara tiba-tiba di hadapan kita di dalam kubur. Fayaqul, dan dia bercakap, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Dia kata dalam keadaan kita tak kenal, dia muncul. Kan? Sebab itu kata para ulama, orang beriman ni dia punya permulaan nikmat kubur masa dia nak mati tu. Lagi awal. Sebahagian ulama bila mereka tengok hadis-hadis ni yang sebut tentang permulaan kematian orang beriman ni, nikmat kubur yang akan dirasai ataupun diketahui oleh orang beriman sebelum dia masuk kubur lagi, sebelum dia jawab soalan lagi. Dan masa dia jawab tu dia memang tak ada masalah. Bila? Ketika datangnya malakul maut. Kita sebut Israel. Masa Israel mai, masa tu nikmat kubur dah mula. Pasal apa? Kerana kata Nabi, tuan-tuan, macam kita nak pergi kita duduk atas dunia ni kan, kita nak lalu temu duga ataupun apa-apa ujian, orang main habaq kat kita tak pergi lagi interview ujian, nak apa-apa ujian lah, interview temu duga, apa-apalah test lah. Pasal fitnah kubur tadi test, tak kira lah test apa pun, ujian apa pun, untuk dapat something. Kita berdebat tak sangka, tak tahu terkencing apa berapa kali, tak tahu lah. Tuan-tuan duduk nak tunggu turn. Satu orang main bisik. Kita dah urus dah. Dia main bisik kat kita, dia habaq. Kita dah kira dah. Jangan duk risau, kita dah urus dah. Nama pun kita dah bagi dah.
Lepas tu, alah, buat syarat ni. Dia buat itu. Alah, pergi lah. Buat syarat Tuan-tuan rasa macam mana? Daripada duk pegang fail, lempak tepi. Terus silang panggung. Orang lain yang tak ada orang main bisik tu, tak ada orang main habak berita apa tu, tak ada orang main duk kata apa tu, dia punya duk tengok atas, tengok bawah kan. Tuan-tuan tak ada perasaan tu. Payah tu orang kata kena cari kabel. Saya ada ambil. Kata ustaz, alah. Masuk tak apa. Dia nak tanya apa? Masuk tak apa. Kita pun masuk. Dia tak sembang lah tu. Ingat dia nak tanya. Dia tak tanya apa, kita sembang lah. Kalau masuk keluar tu, masuk keluar tu, yang duk dongai-dongai duk tunggu luar tu pelik lah. Masuk. Dia macam mana okey lah. Dia pun nak. Dia cukup lah. Beliau ustaz nak keluar. So faham tak? Mari maklak. Ini dunia tuan-tuan, dunia. Ini soal hidup mati, soal syurga neraka Malaikat Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut taibah. Dia kata, wahai roh yang beriman, Tuhan mai bagi tahu, suruh hamba dia sedang menanti engkau dengan keampunan dia, dengan kerahmatan dia. Itu yang dia duk tunggu hang. Malaikat mai bisik, dia tak cabut nyawa ni tapi dia habaq dah. Lepas kita cabut ni nak pi ke mana? Tuan-tuan imagine tengok malakul maut yang diamanahkan, ditugaskan, diwakilkan oleh Allah untuk cabut nyawa kita. Mai habaq, lepas daripada dia cabut tu, ke mana roh tu pi? Tuhan duk tak sabar-sabar nak jumpa kita. Itu yang hadis, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang suka bertemu dengan Tuhan, Tuhan 1000 kali suka nak jumpa dia. Ini hakikat kepada kematian. Permulaan kepada kita nak mati itu tahu mana. Lepas tu tuan-tuan dah dapat macam tu, pasal tu tuan-tuan tak sabar-sabar nak pergi berjumpa dengan Allah, tak sabar-sabar nak dia apa? Sebab tu Nabi kata, kalau kamu segerakan jenazah orang yang beriman, Nabi kata kan, asri'u bil janazah, hendaklah kamu segerakan pengurusan jenazah orang yang beriman, kerana kalau dia orang yang beriman, kamu sebenarnya membantu dia, menyegerakan dia untuk mendapat rahmat yang Allah duk simpan kat dia. Dia duk tak sabar-sabar, hampa pula tolong bagi selesai segera, maksud kita memang bantu dia. Dia nak cepat. Mari tuan-tuan. Dia kata, abshir billadhi yasurruka. Kawan ni pula tambah lagi. Dia kata, bergembiralah dengan sesuatu yang akan menggembirakan engkau pada hari yang engkau dijanjikan oleh Allah. Dia kata, malaikat tu kata, abshir, satu berita gembira yang akan menyeronokkan kau. Hari inilah hari yang Tuhan janjikan untuk engkau. Maksudnya hari inilah hari yang kau salat, engkau puasa. Ya orang tanya untuk apa? Untuk mati, untuk dapat. Hari ini kuntum tu'a. Hari inilah segala perhitungan dunia itu akan diberi. Maka dia tanya, siapa dia tu? Orang yang mati itu tanya, man anta? Siapa hang? Pasal kita tak kenal. Tapi penampilan tu, dia mai tu kita rasa tak, tuan-tuan kita rasa okey lah. Orang bagus mai kita rasa nampak okey lah. Tu cuma satu orang muka bengih mai, kita pun gangster mana kan? Man anta? Siapa hang? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair fayaqul ana 'amaluka salih. Bila kita tanya siapa hang, yang mari tiba-tiba bagi tahu kata ini berita gembira, sedang menanti engkau kegembiraan, sedang menanti engkau apa yang Tuhan janjikan untuk kau. Hari inilah engkau akan dapat apa yang kau buat di dunia. Ana 'amaluka salih. Aku adalah amal kebaikan dan ketaatan yang engkau buat. Dalam riwayat lain dia kata apa? Tidaklah aku mengenali hang ni. Amalan tu kata, diri kita tu kata apa?
tidaklah aku mengenali engkau, melainkan tidak ada kebaikan kecuali engkau segera buat. Siapa yang lebih mengenali diri kita? Diri kita. Dia kata ke diri, dia kata aku tak tahu tentang hang, melainkan kalau benda tu baik hang cepat, tapi kalau benda jahat hang tak buat. Siapa yang cakap? Diri kita sendiri. Ini antara berita gembira dan nikmat yang kita boleh dapat di alam kubur. Hadirin hadirat, dalam 2 siri yang lepas kita dah sebut tentang azab. Malam ini kita tutup dengan nikmat. Perjalanan kita tak jauh, tapi itu yang pasti menanti kita. Pilihannya di tangan kita. Kita yang menentukan sama ada yang datang itu dalam wajah yang buruk dengan pakaian yang buruk, ataupun datang dalam wajah yang baik dengan pakaian yang baik. Sama ada salam yang dia bagi itu dengan khabar yang gembira atau dengan berita yang buruk. Menangis Osman. Dia kata ini tempat yang paling menakutkan. Bukan kiamat, bukan padang mahsyar. Osman kata bukan padang mahsyar tu. Bukan tempat ramai-ramai tu. Di sini. Kerana ini penentu. Di sana tu berdasarkan apa yang ditentukan di sini. Itu kata Osman. Ketika orang tanya dia, pasal apa dia teriak ketika dia tengok kubur. Mudah-mudahan tuan-tuan yang memberikan tazkirah kepada saya dan kita semua yang mendengar pada malam ini, dan mudah-mudahan hidup kita sehinggalah kita di alam kubur mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ni saya nak maklum ni semua kuliah-kuliah kita semua minggu ni kita tangguh sat nah. Kita tangguh sat kuliah kita untuk minggu ni sehinggalah diberitahu kelak, kerana kita akan berpuasa daripada bercakap. Terima kasih. Allah Taala